Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sedangkan menurut Imam Ruwayyim, yang dimaksudkan syukur adalah melepaskan kemampuan. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan dengan perkataan syakirun, yakni orang yang bersyukur, adalah orang yang mensyukuri sesuatu yang ada. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perkataan syakurun, yakni orang yang ahli bersyukur, adalah orang yang mensyukuri sesuatu yang tidak ada. Menurut yang lain, yang dimaksud kalimah syakirun adalah orang yang mensyukuri pemberian. Sedangkan yang dimaksudkan syakur adalah orang yang mensyukuri penolakan. Menurut sebahagian ulama, yang dimaksudkan syakir adalah orang yang mensyukuri pencegahan. Menurut sebahagian yang lain, yang dimaksudkan syakir adalah orang yang mensyukuri pemberian. Sedang yang dimaksudkan syakur adalah orang yang mensyukuri cubaan. Menurut sebahagian ulama yang lain, yang dimaksudkan syakir adalah orang yang mensyukuri kemurahan. Sedangkan yang dimaksudkan syakur adalah orang yang mensyukuri penangguhan. Junaid al-Baghdadi mengatakan, saya bermain di depan Sari As-Saqati ketika masih berumur 7 tahun. Di hadapannya terdapat sekelompok orang yang sedang membicarakan syukur. Dia mengatakan kepadaku, wahai anak kecil, apa itu syukur? Saya menjawab, tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala bila memperolehi kenikmatan. Dia, yakni Sari As-Saqati, berkata, lidahmu hampir sahaja mendapatkan bahagian dari Allah Ta'ala. Junaid kemudian mengatakan, saya selalu menangis bila ingat kata-kata yang dilontarkan oleh Sari As-Saqati. Menurut Imam Ash-Shibli, yang dimaksudkan syukur adalah memperhatikan zat yang memberikan kenikmatan, bukan pada kenikmatannya. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan syukur adalah mengatur sesuatu yang telah ada dan mencari sesuatu yang belum ada. Menurut Abu Usman, yang dimaksudkan syukur orang awam adalah orang yang bersyukur kepada orang yang memberikan makanan dan pakaian. Sedangkan yang dimaksudkan syukur orang khawas adalah orang yang bersyukur pada sesuatu yang mengandungi erti dalam hati. Menurut satu ungkapan Nabi Allah Daud AS pernah berdoa, ya Tuhan, bagaimana saya bersyukur kepadamu sedangkan syukurku kepadamu adalah kerana kenikmatan darimu. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku. Demikian juga terjadi kepada Nabi Allah Musa AS. Ketika bermunajat kepadanya, ya Tuhanku, engkau telah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaanmu dan berbuat itu dan ini. Bagaimana tentang syukurku? Allah Ta'ala berfirman, Adam mengetahui hal-hal itu dariku. Oleh kerananya kemakrifatannya merupakan syukur kepadaku. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara kita tentang syukur. Antara ibadat dan sifat orang beriman. Dan syukur di antara usaha syaitan sepanjang zaman untuk menjadikan manusia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bahkan syaitan bersumpah di hadapan Allah bahawa mereka ataupun dia akan
menggunakan segala usaha dan ikhtiar bagi menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala menyebut dalam suratul A'raf ayat yang ke-16 hingga ke-17. Bila Iblis berkata, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata Iblis, ya Allah, kerana aku telah ditakdirkan sesat, maka pasti aku akan menyesatkan setiap anak Adam. Aku akan duduk di setiap jalan-jalan yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dengan pelbagai fitnah dan ujian. Sama ada di hadapan mereka, di belakang mereka, di kanan mereka, di kiri mereka. Sehingga tidak ada di kalangan mereka yang bersyukur. Iblis sendiri kata, senjata Iblis bagi menjauhkan manusia daripada Allah ialah dengan menjadikan manusia tak bersyukur. Tentang kita tahu, musuh utama manusia, apatah lagi orang beriman yang menyedarinya, musuh pertama kita ialah syaitan. Mengatasi musuh-musuh yang lain. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh. Maka hendaklah senantiasa kamu mengetahui permusuhannya. Dan Allah Ta'ala menyatakan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kamu yang jelas, yang paling nyata. Baik, bila kita tahu, musuh paling jahat pada kita ialah syaitan. Dia nak apa daripada kita? Kita akan melihat apa yang musuh nak buat pada kita, dan di situ kita akan bina benteng kita. Kekuatan kita, lawan. Kerana apa yang musuh nak daripada kita itu ialah titik-titik kelemahan yang dilihat. Kalau kita buka Al-Quran dan kita baca, dan kita bertanya dengan pertanyaan iman, apa yang syaitan nak daripada kita? Maka Allah Ta'ala sebut perkara-perkara yang syaitan inginkan daripada kita. Yang pertama, asas yang pertama, syaitan nak liyakunu min ashabis sa'ir. Supaya kita jadi penghuni neraka macam dia. Yang kedua, syaitan nak ya'idukum wa yumannikum. Syaitan nak melemparkan segala janji palsu dan angan-angan palsu pada kamu. Yang palsu. Sehingga kamu tak percaya kepada Tuhan, kamu percaya pada dunia. Kamu tak percaya pada hari pembalasan. Kamu cuma percaya kepada hal-hal yang berdekatan dengan dunia kamu. Dan Allah sebut lagi syaitan ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Dia nak suruh kita buat segala perkara keji dan munkar atas dunia ni. Dia nak. Syaitan nak lagi daripada kita, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Supaya kita sentiasa membenci sesama kita. Berbalah sesama kita. Apalagi syaitan nak daripada kita, liyahzunal ladzina amanu. Dia nak suruh kita orang beriman sentiasa sedih. Biar sedih selalu. Ya, setiap kali kita lihat kehidupan kita ni tak ada benda kita nak gembira, sedih. Sedih ni watak syaitan. Pak syaitan dah berada pada keadaan sedih yang melampau. Kan dia sudah menjadi ahli neraka. Maka apa dia dibuat? Dia nak jadikan manusia juga sedih. Kalau manusia sedih ini, dia akan hilangkan suatu sumber kegembiraan. Sumber kegembiraan kita ialah syukur. Tuan-tuan, sumber kegembiraan kita bukan nikmatnya. Bukan hartanya. Bukan keluarganya. Tetapi syukurnya. Atau manusia bila selagi mana ada syukurnya, selagi itu ada gembiranya. Bila tiada syukurnya, dia tak akan ada gembira. Dia tak akan ada gembira. Walaupun dia dapat apa yang dia rasa dia nak. Dia punya apa yang orang tak punya.
Dia ada harta, orang yang tak punya. Dia ada keluarga, dia ada rumah tangga, dia ada segala kekayaan, jawatan, pangkat, pengaruh. Tapi bila hilang syukurnya, semua itu tidak ada makna. Contoh syaitan, kita dah sebut tadi, bila syaitan, iblis bersumpah di hadapan Allah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Tuhan, segala operasi yang aku buat pada hamba-hambamu, sehingga kamu dapati kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Kata Allah sebut dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sikit hamba-Ku yang bersyukur. Berarti syaitan berjaya apa yang dikatakan. Menjadikan manusia itu banyak tak bersyukur. Syaitan tak kata menjadikan semua manusia tak bersyukur. Dia tak boleh buat. Sebab di sana ada hamba yang dia tidak mampu menguasainya. Sebagaimana dia sendiri menyatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasun. Mereka hamba-Mu yang ikhlas. Dan hamba yang ikhlas ini Allah sebut dalam ayat yang lain. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Dan itu tuan-tuan sekalian. Bila kita tahu besarnya makna syukur ni, maka kita nak jadikan ini mihwar. Ini medan kita. Ini matlamat. Ketika mana orang lain mencari matlamatnya hal-hal materialistik, kita mencari matlamat kita syukur. Saya dalam pekerjaan saya nak capai apa? Syukur. Bukan nak capai pengaruhnya. Saya dalam harta, saya nak capai apa? Nak capai sampai jadi bilioner. Tak, saya nak capai syukurnya. Saya dalam bak anak pinak, nak capai berapa belah orang. Tak, saya nak capai syukurnya. Dan bagaimana Allah nak beri lepas tu, itu urusan Allah. Tapi saya dalam mihwar, dalam medan ini, saya nak dapat syukur. Dalam rumah tangga yang saya cari syukurnya. Syukur saya ada isteri, saya ada anak-anak. Syukur saya ada orang yang sekian. Maka syukur menenggelamkan musibah. Syukur memadamkan musibah. Syukur melupakan musibah. Syukur meringankan musibah. Syukur menjadikan musibah tidak dapat menguasai kita. Syukur menjadikan manusia gembira dan menghilangkan kesedihan musibah. Ada seorang lelaki, tangan dia tak ada, kaki tak ada. Dalam keadaan lumpuh. Maka dia masih tersenyum. Seorang berkata kepadanya, kamu ni tangan tak ada, kaki tak ada dengan penyakit. Tak boleh bergerak pula. Maka kenapa kamu bersyukur? Katanya kerana aku masih ada iman. Aku ada iman. Dan itu nilai yang tidak boleh digalang ganti. Lihat orang yang mencari syukur. Ketika mana orang lain sedang membilang dan mencari musibah. Bukan sebahagian mereka terus dibimbangi dengan datangnya musibah baru. Walaupun tak berlaku. Maksudnya, manusia ni punya perangai, dia duduk bayang, apa benda lagi musibah akan datang. Dia duduk terkenang ni, musibah akan datang. Walau benda tu belum berlaku untuk dia sedih. Maka dia tidak melihat nikmat. Sebab itu kata setengah ulama, bahawa syukur itu melihat semua nikmat, bukan melihat satu nikmat. Kalau syukur itu melihat semua nikmat, bukan melihat satu nikmat. Baik, saya sebut. Dalam hidup ni kita sentiasa ada sesuatu baru kita nak. Bila datang hari yang baru, siang yang baru, malam yang baru, ada sesuatu kita nak. Baik, hari ni apa benda kita nak? Kalau hari ni saya peniaga, saya nak untung hari ni. Saya tak cerita semalam saya ada untung banyak. Saya nak cerita hari ni saya untung. Kalau hari ni saya tak untung, saya pun sedih. Saya tidak melihat nikmat-nikmat lepas. Maka gagal saya untuk bersyukur. Saya sebut manusia, mereka hanya fikir apa yang mereka nak hari ni. Mereka lupa apa yang mereka dah dapat semalam. Mereka dah lupa apa yang mereka dapat sebelum ini. Kita terus memburu apa yang ada sekarang. Lalu kalau kita tak dapat, kita mula moyang. Kita mula sedih bukan kepala. Kita mula menyalahkan orang tu dan orang ni. Walau yang kita tak dapat cuma hari ni.
yang mungkin kita dapat esok. Mungkin dapat esok. Hari ni kita dimarahi. Dia orang yang kita sayang. Lalu kita dengan apa yang kita lalui, kita rasa, oh sedih sangat. Kita lupa orang yang marahi kita hari ni, dulu dia sayang kita. Hari ni dia marah sikit kita, adalah dia tak kena kita ni. Lalu kita lupa dia pernah menyayangi kita semalam, sebelum ni. Dan kita juga lupa, mungkin kita akan disayangi kembali oleh dia esoknya, lusanya. Tapi kita cerita hari ni lah. Hari ni kita mengambil segala tindakan drastik. Untuk kita mengusir orang yang memarahi kita. Sampai kita lupa kebaikan dia. Akhirnya hilang syukur kita. Itu jadikan kita ni berbalah. Orang yang saya katakan baik, even 10 tahun, hanya satu hari masalah, kita dah berbalah. Seperti tiada hubungan apa-apa. Kerana syukur tu tak ada. Jadi setiap hari saya nak nikmat baru. Tuan-tuan nak nikmat baru. Tapi kita lupa melihat nikmat-nikmat yang sudah sedia ada. Relate kepada apa yang disebut oleh ulama. Syukur itu melihat semua nikmat, bukan satu nikmat. Melihat semua nikmat. Kalau saya kata saya peniaga hari ni saya tak untung banyak. Bukankah semalam saya dah untung banyak? Bukankah kemarin saya dah untung banyak? Bukankah sebagai untung itu saya sudah buat simpanan saya? Bukankah sebagai untung itu saya dah beli rumah, kereta dan segala nikmat yang saya nak? Cuma hari ni, atau cuma bulan ni, atau cuma tahun. Bukankah tahun-tahun yang lepas saya dah untung banyak? Kita terus bersedih atas musibah hari ini. Kita lupa untuk bergembira dengan nikmat yang pernah kita kecapi dan nikmat yang sedang mendatang, yang sedang menunggu kita. Kita hanya sedih pada musibah hari ini dan kita mula melihat apa lagi musibah esok. Sedangkan orang beriman, kesudahannya bukan musibah, kesudahannya ialah nikmat syurga. Dan sebab tu kita ni sentiasa disuruh pandang syurga. Pandanglah syurga depan, maka segala musibah jadi kecil dan tidak kelihatan. Pandanglah pahala di hadapan. Segala musibah itu seperti hilang. Tapi kita ini hidup, mata tak yakin syurga. Itu bila tak dapat dunia, dia punya hilang akalnya, dia punya hilang arahnya, luar biasa. Kata kita kan kiblat kita ke syurga. Nikmat yang kita cari selama ni, kebahagiaan sebenar kita nak cari selama ni, syurga. Yang di dalamnya ada segalanya kita nak. Yang dulu-dulu yang kita tak dapat ada dalam syurga. Bahkan lebih baik. Dulu Ustaz terasa nak makan buah rambutan. Tapi tak mampu. Ni dalam syurga. Buah rambutan ada. Dulu terasalah nak buat tu, nak buat ni. Tapi tak berkesempatan. Dalam syurga ialah kesempatan yang pernah hilang. Dan kenangan yang pernah mengembirakan. Semua Allah kumpul dalam syurga. Ambil balik. Lepas waktu ahli syurga makan. Kullama ruziku min samaratin rizqa. Kullama ruziku min samara. Setiap kali dia makan sesuatu, buah-buahan. Mereka kata apa? Buah ni kami dah makan dulu kat dunia. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Wa utubihi mutasyabiha. Ini yang kami pernah makan dulu kat dunia. Tapi rasanya berbeza. Tak lagi. Jadi, kalau kita melihat depan tu syurga, mana musibah? Tak ada. Jadi sebab musibah tu mata terangkat, hilang. Dan itu yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah. Itu yang berlaku kepada generasi-generasi yang mulia. Kerana mereka melihat syurga di hadapan. Ada seorang wanita, musibahnya sentiasa kerasukan. Asyik kena rasuk. Dan bila rasuk, dia histeria, terselak kain, nampak aurat. Dia datang bertemu Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini masrur. Saya selalu kena rasuk, selalu histeria. Wa ini atakasyafu. Dan sentiasa terdedah aurat saya. Udu'ullah li. Doakan untuk saya kepada Allah. Supaya Allah beri saya kesembuhan. Nabi kata, in syi'ti da'uti. Da'utu laki. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu nak, wahai wanita, aku doakan. Aku doakan dan kamu insya-Allah sembuh. Tapi kalau kamu inginkan, kamu sabar dan kamu dapat syurga. Lalu kata perempuan ini, bal asbir.
Kalau macam tu ya Rasulullah, saya nak syurga lah. Tak apalah, sakit pun tak apa. Tapi saya minta satu. Doakan saya, kalaupun saya kena rasuk, aurat saya tak terbuka. Dan Rasulullah mendoakannya. Setiap kali dia kena rasuk, auratnya tak terbuka. Satu hari Ibn Abbas dan duduk di Masjidil Haram. Lalu kata Ibn Abbas, maukah aku tunjukkan kamu ahli syurga? Sahabat-sahabat ni kata, nak. Lihat wanita itu. Wanita yang sedang berjalan masuk masjid. Seorang perempuan hitam masuk. Perempuan itu ahli syurga. Siapa? Orang yang kita ceritakan tadi. Dia dirasuk dan dia memilih sabar kerana nak syurga. Sebab kalau pilih sembuh, last kali mati juga. Kita kan sakit, nak sembuh lah. Kalau ada pilihan, sembuh ke nak syurga? Yang perempuan tadi, Rasulullah beri dia pilihan, sembuh ke nak syurga? Maka wanita ini memilih syurga. Lihat bagaimana wanita ini memilih untuk melihat nikmat yang lebih agung yang mendatang. Contoh kita, kalau duduk layang nikmat-nikmat dunia semata-mata, nikmat ini tetap tidak akan mengenyangkan kita. Nikmat dunia ini umpama air laut. Dia tak akan menghilangkan kepuasan kita. Contoh nak apa? Saya nak Lamborghini. Kalau peminat kereta. Apakah dengan mendapat kereta idaman itu, selesai idaman kita? Dah tak nak dah kereta lain? Tak mungkin. Tanya orang ada Lamborghini, awak nak tak kereta lain? Dia kata nak lagi. Dia nak lambung lagi tinggi. Lagi tinggi dia nak. Itu dia nak. Saya tanya orang, awak nak apa? Nak rumah. Rumah idaman saya. Macam mana rumah idaman awak? Cuba lukis sikit. Rumah idaman. Dia pun buatlah rumah idaman. 2 bilik. 2 bilik, 4 bilik air. Senang. Tamu datang ke apa, senang. Sekini-sekini, okay. Dia pun dah siap lah landscape rumah idaman dia. Lepas dia dapat rumah tu, tuan-tuan tanya balik dia, apa rumah idaman dia? Pasti dia tunjuk rumah lain pula. Rumah kawan saya lagi lawa, saya nak rumah tu pula. Selesai atau tidak nikmat dunia? Tak selesai. Nikmat dunia ini tidak pernah melapangkan sesiapa pun manusia. Tak ada. Sejarah telah menunjukkan tidak ada satu pun nikmat yang boleh melapangkan akal manusia. Melainkan kerana adanya syukur satu nikmat yang Allah beri pada kita. Baik, orang ni nak isteri macam mana? Awak nak muka isteri macam mana? Isteri idaman awak. Dia pun lakar lah. Tanya dia lepas tu. Apakah dia ada lagi isteri idaman dia? Pasti dia kata ada. Tapi tanya dia, jangan tanya depan bini dia. Tak lain tanya. Kalau kita tanya, awak nak duduk kat mana? Atau kita tanya, negeri mana yang awak nak melancong? Pilih satu negeri yang awak rasa cantik, lawa, tenang, pemandangan itu dan ini. Dan awak nak duduk situ, awak nak kekal kat situ. Oh, dia kata, saya nak Balkan. Balkan nak okey. Nak duduk kat Balkan. Nak duduk kat ni Sarajevo, saya nak duduk dekat Bosnia. Okey, kita bayar. Pergi bagi dia duduk. Pasti dia akan nampak tempat lain pula. Tentang mana orang yang hari ni bercita-cita nak duduk banglo, esok bercita-cita nak duduk dalam hutan. Mana orang yang kita lihat hari ni bercita-cita nak hidup di bandar, esok dia memilih untuk duduk di kampung. Yang duduk kampung makin nak duduk bandar. Yang di bandar, yang di darat nak duduk kat laut. Yang laut nak duduk kat darat. Begitulah kitaran manusia. Dengan nikmat. La yashfi sudurahum. Tak pernah menenangkan hatinya. Tidak pernah menghilangkan hausnya. Tidak pernah mengenyangkan perutnya. Tidak pernah mengembirakan ataupun melapangkan fikirannya. Malaikat nikmat itu akan terus mendatanginya dengan yang lain-lain. Sebab itu tuan-tuan, kita nak bentengi dengan syukur. Syukur menjadikan nikmat itu akan stop perjalanan dia. Dia tak akan terus ajak kita pada sesuatu yang kita ke dalam untuk kita tak puas hati. Dia akan stopkan kita untuk kita kata Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, kita dah sebut setiap nikmat buat fitnah. Setiap nikmat dia akan tarik kita ke dalam untuk terus kita hidup tidak bersyukur. Setiap nikmat. Tanya orang yang miskin dulu kaya. Apakah hari ini dia bersyukur? Tidak. Dia nak kaya lagi.
Dia nak lebih lagi. Dia rasa macam tak cukup lagi. Nikmat dia akan tarik kita ke dalam. Dalam mana tuan-tuan? Dalam kecelakaan. Sehingga kita hentikan fitnah nikmat itu dengan Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dia menghilangkan semua daki-daki nikmat yang berupa cubaan-cubaan fitnah. Bila kita dapat isteri, kita dapat suami, Alhamdulillah. Maka Allah menjadikan kita lihat keberkatan apa yang kita miliki. Keberkatan. Dan kita tidak cenderung melihat yang kita tidak miliki. Allah ingatkan kita. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Janganlah mata kamu memanjang-manjang melihat segala kenikmatan dunia yang kami berikan pada orang lain sebagai satu fitnah dan ujian. Jangan duk panjang. Tuan-tuan, jangan kita memanjangkan pandang kita melihat nikmat yang Allah beri pada orang kafir. Itu fitnah kepada mereka. Oh, orang kafir ada tu. Itu fitnah. Untuk mereka masuk dalam neraka. Untuk mereka tidak melihat kebenaran. Lihatlah nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Yang berupa kebenaran. Sebab tu para ulama sebut nikmat orang awam ni cerita makan minum. Nikmat orang khawas ialah apa yang ada dalam hati mereka. Kebenaran. Contoh yang penting kita nampak kebenaran. Ketika mana kita melihat seorang lelaki atau perempuan. Semua orang melihat dari sudut nilainya, lawanya, kayanya, nasab. Tapi kita melihat kebenarannya, melihat akhlaknya. Akhirnya kita peroleh yang betulnya. Dalam perkahwinan, yang kita peroleh ialah akhlaknya. Walaupun zahir semua orang dalam perkahwinan inginkan hartanya, nasab keturunannya, inginkan lawanya, akhirnya dia tak dapat apa yang menjadi nilai yang sebenar. Agamanya atau akhlaknya. Akhirnya hancur. Semua rumah tangga dibina lain daripada agama dan akhlak dia akan hancur. Tapi bila dilihat nilainya, di situ kebahagiaan. Jadi Islam sentiasa menyuruh kita melihat yang menjadi nilai yang utamanya. Di situ kita akan bersyukur dengan nilai yang sebenarnya. Lihat apa yang disebut lagi oleh ulama tentang syukur tadi. Kata Ruwayyim, ulama yang meninggal tahun 303 Hijrah. Yang dimaksudkan syukur melepaskan kemampuan. Dipanggil istifgharut taqah. Apa maksud melepaskan kemampuan? Tuan-tuan, kita tidak melihat keupayaan kita. Kita tak melihat usaha kita. Oh, saya dapat ni sebab saya kerja siang malam. Sebab saya ni buat benda tu, buat benda ni. Jangan. Allah bagi. Istifgharut taqah, kita buang segala kemampuan yang pernah kita buat untuk dapat benda ni. Sebab kemampuan itu sendiri datang dari Allah. Contoh hari ni kalau saya yang bercocok tanam. Dan pada subuh saya keluar ke kebun. Saya yang baja, saya yang siram. Akhirnya buahnya rendang, subur, manis. Bukan mengasyikkan orang yang melihatnya. Orang tanya, macam mana awak dapat buah ni? Kalau saya yang bersyukur, saya kata, ini semua dari Allah. Kurniaan Allah. Kalau tidak, saya akan kata, saya kerja 24 jam. Subuh-subuh dah pergi. Balik lewat. Buat benda ni, buat benda tu. Sebab tu dapat hasil macam ni. Kata orang ada orang macam dia tak dapat hasil macam tu. Sama je tu buat. Ni macam mana awak ni dapat ikan banyak sangat? Kita keluar awal pagi, kita pergi kat port dia, dekat lubuk dia, kita guna umpan terbaik, makan air terbaik, sekian. Saya pun dapatlah ikan 1 tong. Orang bersyukur, dia istifgharut taqah, dia tak lihat usaha dia. Macam mana dapat ni? Oh, inilah rezeki Allah hari ni. Alhamdulillah Allah bagi. Sebab kita lihat orang yang sama keluar pagi, cara yang sama dia tak dapat. Hari ni kita meniaga, marketing masuk radio, masuk TV. Semua cara marketing kita bagi flyersnya, masuk dalam tong-tong. Apa surat orang, panggil, buat promosi tu promosi. Lalu kita pun untung. Orang tanya macam mana boleh untung? Tengok kaki lah. Misalnya. Kalau orang bersyukur, ini semua dari Allah. Dia macam tak nampak apa yang dia usahakan. Dia tak nampak. Dia tahu ini Allah bagi. Sebab saya dah kata, orang yang nampak usahanya, kelak Allah akan tunjukkan balik bagaimana usaha yang sama yang gagalkan dia. Usaha yang sama. Kita, orang kata awak ni pandai jaga bini. Saya ayat-ayat saya semua power. Saya ayat pujuk saya ni power.
Awak nak kosong dengan saya? Ni, satu episod, bayarlah 1,000. Ni kita tengok dia ni. Bagusnya bini dia ni. Nampak romantik. Dia boleh makan suap menyuap, bersilang panggang suap. Pada tua dah ni kita, apa rahsia? Dia pun lupa nak syukur, dia kata, saya ada ayat power. Saya ada sini. Saya ni boleh dipanggil Profesor Cinta. Macam ni bini cinta. Kalau kita akan tengok, ayat yang sama yang digunakan gagal memujuk hati pasangannya. Sama. Akhirnya dia goyang. Saya dah tengok dalam hidup saya. Orang-orang yang bercerita tentang kebahagiaan yang hebat. Akhirnya lihat, pada akhir usianya akhirnya dia pecah juga. Pada akhir usianya. Walaupun dia masih cuba menyembunyikan, walaupun kami bercerai tapi kami masih baik. Dah awak dah bercerai tak baik dah tu. Tak, dia kata kami nak buktikan. Dia nak tunjuk lagi dia punya ego dia. Tuan-tuan, ini katakan ini semua dari Allah. Apa yang kata saya ni ada ayat power boleh pujuk bini saya. Ya, tidak salah saya katakan kita guna segala usaha. Tapi tidak melihat usaha. Memang kena guna kerana itu yang Allah suruh. Memanglah kita nak pujuk orang, guna ayat baik-baik. Nak pujuk orang, guna ayat baik-baik. Guna kaedah-kaedah yang maklum kalau pujuk. Kita semua tahu bila nak pujuk, maklum. Kita akan buang ego kita. Kita akan rendahkan kita punya sombong kita. Kita akan korbankan apa yang kita ada. Kita berilah apa benda yang kita boleh beri percuma. Hadiahlah sebanyak mana kita nak hadiah. Itu normal dalam kita pujuk. Cakaplah selembut-lembut bicara. Seindah-indah kata. Kita buat. Tapi hakikatnya ialah datang dari Allah. Allah yang menyatukan hati kita. Ada orang menyangka dia boleh satukan hati manusia dengan duit. Allah turunkan ayat. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau kamu belanjakan seluruh harta benda kamu untuk menjinakkan hati manusia, kamu tak boleh jinakkan hati manusia. Tapi yang jinakkan hati manusia Allah. Kita ingat dengan duit kita, kita boleh jinakkan hati bini kita. Awak nak apa cakap? Awak nak gimana cakap? Ambil kad kredit ni, 14 saya kasih. Swipe lah kat mana-mana pun. Apakah dengan harta seluruhnya kita bagi, kalau kita dapat jinakkan hati pasangan kita? Jawapannya tidak. Allah yang menjinakkan. Dan ini apa disebut oleh Ruwaim? Istifghar taqah. Tidak melihat kemampuan dan usaha kita. Dengan bahasa terjemah mudah dia, lepaskan kemampuan. Saya katakan saya usaha. Tapi saya tak lihat usaha saya. Saya melihat Allah. Saya usaha untuk bahagia. Saya usaha untuk berjaya. Saya usaha untuk jadikan orang suka pada saya. Saya usaha untuk saya disayangi. Tapi saya melihat ini kurnia Allah. Tanpa melihat benda ni. Kalau pun saya ajar orang, okay, Ustaz ajarlah cara macam mana. Tak boleh buat benda ni. Okay, saya ajar. Akhirnya saya akan kata ini semua datang dari Allah. Tuan-tuan lihat apa yang dilakukan oleh Zulkarnain. Waktu dia membina satu tembok yang cukup kuat. Dalam sejarah peradaban manusia, tidak ada tembok sekebal tembok Zulkarnain. Tidak ada. Sebab tembok itu bertahan sampai sekarang. Tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Ia lebih utuh daripada gunung itu sendiri. Walaupun tembok itu dibina antara dua gunung. Dia Ya'juj Ma'juj, jadi satu laluan dia. Dia keluar untuk rosakkan kampung-kampung berhampiran. Lalu Zulkarnain alaihi salam dengan ilham yang Allah beri pada dia, ini sahibul karamah, dia suruh susun besi antara dua gunung. Kemudian dibakar besi itu. Kemudian dicurahkan tembaga di atasnya. Besi susun banyak-banyak, bakar. Bakar, kemudian dicurahkan tembaga. Si tanpa tembaga keras. Tutup laluan gunung. Sehingga orang tak akan nampak dia satu tembok. Ia seperti gunung juga. Gunung besi. Besi campur tembaga. Allah hijabkan daripada pandangan manusia. Walau ada orang cuba cari, kata ini antara sempadan Georgia dengan Armenia, antara sepadang sekian. Mereka tak akan jumpa. Apa kata Zulkarnain waktu dia membina tembok seutuh itu? Dia tak kata ini kuat ni, memang tak ada. Dia kata apa?
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Bila sampai waktu yang Allah tentukan, dia tetap akan binasa. Dan janji Tuhanku benar. Lihat Zulkarnain melihat setiap benda ada ajal dia. Di situ dia melihat, melepaskan segala kemampuan dia. Apa pun dengan izin Allah belaka. Sampai waktu yang Allah izinkan, maka dia akan untung. Kita pun sama, betul lah hari ni saya berjaya. Berjaya saya ini semua dengan izin Allah. Tapi sampai waktunya, saya pun mungkin gagal. Ni saya bahagia ni semua izin Allah. Izin Allah. Sehingga saya bahagia dengan isteri-isteri saya, anak-anak saya. Dengan kawan-kawan saya. Tapi kalau apa yang Allah kehendaki berlaku, maka dia akan berlaku. Kita lihat bagaimana kita istifgharut taqah. Kita makan ubat ni sembuh. Tapi kita kata dengan izin Allah. Tapi kalau Allah tak izin, makanlah ubat apa tak jadi. Ayat ini tak akan melemahkan orang makan ubat. Tetapi menjadikan orang itu tahu akan hakikat. Kita kalau cakap dengan orang, anak-anak kita. Bang, kalau abang baca buku pun. Tapi Allah kalau tentukan tak berjaya juga. Bukan sebab lepas tu anak kita tu tak nak baca buku. Dia tetap baca buku dan dia melihat pada hakikat Allah yang izinkan. Dan saya kata kalau saya bagi tuan-tuan ubat-ubat yang baik. Tuan-tuan ada masalah apa? Ini ubat ni bagus. Tapi ingat satu benda. Kalau Allah tak izinkan tak sembuh juga. Orang ni tak akan menjadikan dia tak nak makan ubat tu. Dia tetap makan. Tapi dia faham hakikat Allah. Doktor yang merawat. Walaupun doktor ni pakar dia kata ginilah. Saya ni Allah berilah ilmu pada saya. Setakat ni Alhamdulillah sembuhlah orang tengah saya. Tapi kalau Allah tak izinkan, saya tak boleh buat apa-apa. Apakah menjadikan pesakit ini tak percaya ke doktor tu? Tetap percaya. Tapi dia faham hakikat. Hakikat penyembuh tu Allah. Bukan doktor ni. Kita lihat bagaimana kita diajar benda yang betul-betul tuling dalam hakikat kehidupan. Jangan bercakap benda palsu. Kita sentiasa dibesarkan dengan kepalsuan. Kerana itu bila kita kena musibah, lalu kita sedih tanpa jumpa jalan penyelesaian. Sebab kita sentiasa didodoikan dengan kepalsuan. Dan zahirkan pada manusia akan hakikat hidup. Macam mana pun kita bersukan, bersenam, sampai masa kita mati. Jangan tipu, awak nak hidup sihat, nak hidup sekian-sekian, makam tu, makam benda ni. Kita beritahu, mati ni dia tak tunggu kita sihat ataupun sakit. Awak pilih sihat, itu cara hidup awak. Tapi, memilih atau mengatakan bahawa dengan sihat awak tak mati, awak silap. Awak silap. Kerana ramai orang tak ada sakit apa-apa, dia boleh mati. Anak-anak kecil pun boleh mati. Anak kecil ni, tak ada penyakit apa, anak kecil lain-lain, dia boleh mati. Anak dalam kandungan boleh mati. Jadi kita pun faham, kita hakikat, jangan dodoikan manusia yang kepalsuan. Jangan dodoikan diri kita yang kepalsuan. Kita faham hakikat tentang dalam makna syukur, walaupun apa usaha kita buat. Jangan tengok usaha kita. Menurut satu pendapat, apa beza kalimah syakirun dengan syakur? Kalau syakirun artinya syukurlah. Syakur ni dia panggil hyperbola atau disebut sebagai mubalaghah. Lebih bersyukur. Baik, secara definisi ulama, apa itu beza syakirun dengan syakur? Dan doa kita doa, Allahumma ja'alni syakura wal ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur, syakur. Kita bukan minta sekadar syakirun, nak syakur. Dan doa yang lain kita baca semalam, Rabbi ja'alni laka syakkara. Rabbi ja'alni laka syakkara. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak bersyukur. Ada satu lagi kalimah namanya syakkara. Kita ada syakirun, kita ada syakur, kita ada syakkar. Ketiga-tiga perkataan ini maksudnya syukur dalam bahasa mudah Melayu kita. Tapi apa beza? Supaya kita sentiasa berada dalam syukur ini. Kalau kita sebut syakirun, ialah orang yang syukur dengan apa yang dia nak tu ada. Nanti syukurlah. Saya hari ni nak apa? Oh, nak makan nasi goreng. Ada. Saya Alhamdulillah. Syukur. Saya hari ni nak apa? Saya hari ni nak dapat untung banyak sikit. Dapat. Alhamdulillah syukur. Sedangkan orang yang syakur, benda tak ada pun dia syukur. Hari ni dia nak makan nasi goreng kata. Tak ada nasi goreng.
Tengok-tengok mi goreng. Kita tak, alhamdulillah. Ini syakur. Kan dia melihat secara umum nikmat. Macam saya sebut dalam apa yang saya sebut tadi. Syakir dia melihat nikmat yang khusus. Nikmat yang dia nak tu lah. Syakur melihat umum nikmat. Orang syakir, dia nak benda tu, dia kena dapat benda tu. Barulah dia akan syukur atau syakir. Tapi orang syakur, kalau nak benda tu, dapat benda lain, dia tak kata alhamdulillah. Dia syakur. Contoh kita duk gingai ni nak dapat ikan merah. Dapat ikan juling, ikan merah. Dapat ikan bayan. Tak apa. Kita alhamdulillah. Kerana kita syakur. Kita ni ke hutan, nak burulah kancil ke napuh misalnya. Tiba tak dapat apa pun. Mungkin dapat landak je seekor. Maka kita alhamdulillah. Ini syakur. Dia bersyukur dengan apa yang dia tak dapat. Tapi dia melihat serta ke umum nikmat. Umum nikmat. Baik, itu satu definisi. Yang kedua, definisi yang lain. Syakir ialah mensyukuri pemberian. Syakur mensyukuri penolakan. Baik, kita kalau sebut syukur, syakir ni syukur. Artinya, bila kita dapat, kita syukur. Tak dapat, kalau orang beri, orang tak beri, kita tak boleh syukur. Walau tak beri itu juga satu nikmat. Ni nak interview kerja. Ada satu seat, satu kekosongan. Nak jadi ni ketua jabatan. Jadi manager. Interview. Kawan kita dapat, kita tak dapat. Kawan kita bersyukur, alhamdulillah aku dapat. Malam ni buat jamuan lah. Hantar biryani kat atas lelaki. Yang seorang lagi pun tak dapat. Yang seorang lagi tak dapat. Dia kata, alhamdulillah. Saya lihat tak dapat itu juga nikmat. Sebab kalau saya dapat, kena buat jamuan malam ni. Nikmat duit saya. Dia nampak macam tu. Dia syakur. Sekalipun dia tak dapat, dia melihat nikmat lain. Kawan dia manager, terus kena pindah. Dia tak pindah. Bagus juga dia manager duduk sini. Tak apalah, saya pencin sebagai orang biasa. Tak payah nak pindah-pindah mana-mana. Syakur. Dia tak dapat, dia bersyukur. Kan dia melihat hikmah yang lain. Sebab itu kita dah selalu sebut bahawa tidak diberi itu adalah pemberian. Allah kalau tak beri kita sesuatu, itulah pemberian. Kita dok faham pemberian ialah apa yang kita nak. Yang kita tak nak, yang kita nak tapi tak dapat, itu bukan pemberian. Tak, itulah pemberian. Tidak memberi apa yang kita nak, itulah pemberian Allah. Anugerah Allah. Yang saya kata ada orang ni, dia nak anak laki-laki. Tak dapat anak perempuan. Dia nak syukur, tak nak syukur. Dia tak dapat apa yang dia nak, anak lelaki. Ini anak pertama perempuan, sampai anak kenang semua perempuan. Kalau dia orang syakur, dia tetap bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun tak dapat lelaki, saya dapat anak perempuan. Saya tahu. Ini pasti ada kebaikannya. Akhirnya, betul saya katakan dia cuma anak perempuan belaka. Tapi anak perempuan berperanan sebagaimana anak lelaki. Bertanggungjawab. Semua macam yang, tapi bila kita ni nak anak lelaki sebab apa? Kita dalam otak kita, waktu tuan-tuan kata nak anak lelaki-lelaki. Apa maksud tuan-tuan? Atau kalau seorang perempuan kata, kita kat bini kita tahu nak anak perempuan lelaki. Bini kita kata, saya nak anak perempuan. Apa maksud dia anak perempuan? Maksudnya yang boleh tolong dia kat dapur. Itu maksud dia. Kalau dapat anak perempuan tak tolong kat dapur, tak guna. Marah dia. Tiba-tiba dapat anak lelaki tapi tolong kat dapur. Fungsinya dia. Dia anak lelaki. Tapi bukanlah perbuatan perempuan. Maksud dia boleh buat kerja perempuan. Dia boleh masak. Dia boleh kemah rumah. Saya mak dia kata, bagus kau pula daripada anak perempuan. Bagus dia pula ni. Dia pula yang lebih kemah. Setiap kali saya katakan saya nak nikmat, tuan-tuan nak nikmat. Ada benda sebalik nikmat yang tuan-tuan nak sebenarnya. Ada benda. Baik tuan-tuan nak makan nasi dagang. Sebab apa nak makan nasi dagang? Ada sebalik. Sebab sedap. Sebab saya nak sedap. Tiba-tiba datang tu bukan nasi dagang. Bukan nasi dagang. Datanglah nasi ujang panas ke nasi perantau. Tiba dia sedap. Sedap. Akhirnya tuan kata, ini lagi sedap. Sebab yang kita nak sedapnya bukan benda tu. Benda tu kerana kita gambarkan sedap. Tapi kalau tiba-tiba ada sedap yang lain. Kita duk marah ni asyik jemput-jemput. Kenapa kita marah? Sebab tak sedap. Tiba-tiba hari ni jemput-jemput juga. Kita dah
Bad mood makan ni. Ni tangan ni bergerak macam kuku lambat. Tiba sekali sampai ke mulut. Lain jemput-jemput ni. Sedap. Akhirnya kita akan puji. Akhirnya kata, lain kali buat lagi jemput ni. Buat lagi. Artinya, saya atau tuan-tuan. Waktu tuan-tuan nak nikmat. Tuan-tuan nak sesuatu dari nikmat itu. Bukan nikmat itu sendiri. Bukan nikmat itu sendiri. Sesuatu di sebalik nikmat. Dan sesuatu itu yang Allah beri pada kita. Yang saya kata kita nak anak. Sebab apa nak anak? Nak bahagia. Tuan-tuan nak ke anak lepas tu anak kita penagih dada. Anak kita buat kriminal itu. Akhirnya kita baik tak ada anak. Berarti tuan-tuan di sebalik ada anak tu. Maknanya tuan-tuan nak bahagia. Itu yang tuan nak. Daripada anak tu. Kalau anak tu tak boleh beri kebahagiaan. Kita kata saya kau tahu ni saya cekik mati awal tak? Kita mau tak nak anak macam gini. Itu hakikat kita nak. Maka bila kita tidak faham tentang bagaimana sunnatullah memberi dan tak beri. Kalau tak beri itu juga pemberian. Ini agak sukar dipahami oleh orang yang hidupnya berhawa nafsu. Tapi kalau hidupnya tenang dengan iman, dia faham. Tidak memberi itulah pemberian. Kadang-kadang kita nak suruh anak kita cerdik, masuk U macam orang lain. Yang anak kita U tak masuk, dia masuk YouTube. U tak masuk. Rupa-rupanya, anak yang kita rasa macam tak berjaya dengan cara kita nak, itu tak membahagiakan kita dengan cara tu. Tak. Dia beri kita kebahagiaan cara tu. Akhir kita sedar betapa luas nikmat Allah. Sebab itu tuan-tuan baik kita menjadi golongan syakur daripada awal. Jangan sampai akhirnya kita malu dengan kelahan kita sendiri. Kita tengok anak kita kerja macam bukan boleh berjaya kerja macam ni. Orang lain kerja, keluar universiti baru berjaya. Tengok anak buat kerja. Ya kerja-kerja orang kampung. Kita pun marah. Rupanya dengan sebab ni anak kita dia jutawan. Kita pun tak tahu. Akhirnya telahan kita itu memakan diri kita sendiri. Sebab tu tuan-tuan lihat segala benda yang kita dapat atau tak dapat. Lihat dengan pandangan syukur. Kalau lihat dengan pandangan syukur, kita menjadi golongan syakur. Dan apa cerita golongan syakur? Tuan-tuan syakur ini, dia sedang menunggu apa yang Allah nak tambah untuk dia. Kita sedang menunggu penambahan Allah. Maka tunggulah bagaimana Allah akan tambah nikmat-nikmat yang berbagai kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.